Dalam video ini, Cikgu akan terangkan subtopik yang terakhir untuk bab 9, iaitu subtopik 9.23 penyelesaian masalah yang melibatkan pecutan. Okey, tengok contoh satu di sini. Lisna memecut keretanya 4 km per jam per saat semasa memotong sebuah kereta. Jika dia mula memandu dengan kelajuan 100 km per jam, hitung kelajuannya selepas 5 saat. Okey, untuk memahami masalah berdasarkan situasi yang diberi ini, kamu kenal pasti dahulu berdasarkan petikan, pecutannya ialah 4 km per jam per saat. Laju awalnya pula ialah 100 km per jam. Kata kuncinya di sini, dia mula memandu. Maksudnya ini ialah laju awal. Dan masa yang diambil ialah 5 saat. Dan kehendak soalan, kamu perlu menghitung kelajuan selepas 5 saat. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kamu akan gunakan formula pecutan yang telah kamu pelajari dalam video sebelum ini, iaitu subtopik yang sebelum ini. Formula untuk pecutan sama dengan laju akhir, tolak dengan laju awal, bahagi dengan perubahan masa. Maka pecutannya ialah 4 km per jam per saat. Dan laju awalnya kamu dapat tadi berdasarkan petikan ialah 100 km per jam. Dan perubahan masa yang diambil ialah 5 saat. Maka sekarang kamu boleh selesaikan. Untuk saat ini dibahagikan dengan 5 saat, maka kamu pindahkan ke sebelah. Operasinya akan berubah menjadi operasi darab. Bahagi apabila kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi operasi darab. Maka 4 km per jam per saat darab dengan 5 saat. Sama dengan laju akhir tolak dengan laju awal, yaitu 100 km per jam. Maka di sini kamu akan dapat 20 km per jam. Unit saat tidak ada lagi sebab kita telah permudahkan. Yang ini darab dan juga bahagi kamu permudahkan, maka tinggal unit 20 km per jam. Maka kelajuannya selepas 5 saat, yaitu laju akhirnya sama dengan, kamu tambahkan dengan perubahan laju ini selepas 5 saat, yaitu bertambah 20 km per jam. Maka 100 km per jam tambahkan dengan 20 km per jam. Maka laju akhirnya ataupun kelajuannya selepas 5 saat ialah 120 km per jam. Seterusnya untuk contoh 2, raja di bawah menunjukkan lokasi bagi rumah Ashley Padang dan pejabat pos. Ashley memandu kereta ke pejabat pos untuk mengirim surat. Dia bergerak dari rumahnya pada jam 16.30 petang dengan pecutan 7.2 km per jam per minit. Selepas 10 minit, dia sudah melalui padang itu. Dia mengekalkan kelajuannya sehingga tiba di pejabat pos. Jika pejabat pos tutup pada pukul 17.00 ataupun pukul 5 petang, tentukan sama ada dia dapat mengirim surat itu atau tidak. Daripada petikan ini, kita dapat maklumat awal iaitu pecutan dari rumah Ashley ke Padang ialah 7.2 km per jam per minit. Dan selepas 10 minit, dia sudah tiba di Padang itu. Maka kita boleh hitung laju Ashley memandu kereta tersebut dari rumah ke Padang. Laju perubahan lajunya iaitu laju akhir tolak dengan laju awal. Laju awalnya ialah 0 km per jam dan tempoh masa yang diambil ialah 10 minit. Dan tempoh masa yang diambil ialah 10 minit. Apabila kamu permudahkan sama macam yang cikgu terangkan tadi, operasi bahagi 10 minit ini pindahkan ke sebelah akan jadi operasi darab. Maka laju akhirnya 72 km per jam per minit darab dengan 10 minit. Jadi kita akan dapat laju kereta Ashley dari rumah ke Padang ialah 72 km per jam. Selepas itu, Ashley mengekalkan kelajuannya iaitu 72 km per jam sehingga tiba di pejabat pos. Jarak yang dilalui ialah 8.4 km per jam. Maka dengan laju 7.2 km per jam ini, kita dapat tentukan jumlah masa yang diambil oleh Ashley dari Padang ke pejabat pos berdasarkan jaraknya ialah
8,4 km. Okey, kalau kamu ingat, cikgu ada terangkan segitiga yang berkaitan dengan laju, iaitu jarak, laju dan juga masa. Okey, apabila kita hendak menghitung masa, iaitu M, maka formula yang kita akan gunakan ialah jarak bahagi dengan laju. Untuk menentukan jumlah masanya ialah jaraknya ialah 8,4 km bahagi dengan lajunya iaitu 72 km per jam. Maka masa yang diambil ialah 0,1167 dalam unit jam. Okey, jumlah masa yang kamu peroleh tadi 0,1167 jam tukarkan kepada unit minit. Maka 0,1167 tukarkan kepada unit minit, kamu darabkan dengan 60 minit. 0,1167 jam darab dengan 60 minit bersamaan 7 minit. Maka jumlah masa yang diperlukan oleh Ashley dari Padang ke pejabat pos ialah 7 minit. Masa yang diambil dari rumah Ashley ke Padang ialah 10 minit. Okey, kalau kita perhatikan, dia mula bertolak pada pukul 16.30 ditambah dengan jaraknya dari rumah ke Padang 10 minit. Dan ditambah lagi dengan masa yang diambil daripada Padang ke pejabat pos iaitu 7 minit. Maka Ashley akan tiba di pejabat pos pada pukul 16.47 ataupun pukul 4.47 petang. Maka Ashley dapat mengirim surat tersebut kerana telah tiba sebelum pukul 5 petang. Nice.